Cerita kita pada hari ini adalah konfesi daripada Lenny. Dan ini adalah berlaku di negara jiran kita iaitu Indonesia. Apa yang saya akan ceritakan selepas ini adalah pengajaran untuk kita semua bahawa tidak kira di mana kita berada, menghormati budaya orang lain adalah tata susila yang asas. So, tajuk cerita kita untuk minggu ini adalah jangan pegang alat muzik itu. Anda sedang menonton Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Cerita ini berlaku apabila Lenny dan rakan-rakan sekerjanya pergi ke Indonesia untuk tujuan bekerja. Dan ini berlaku sebelum pandemik melanda. Mereka sampai di negara Indonesia 2 hari lebih awal untuk membuatkan persiapan awal dan juga memastikan semuanya okey sebelum mereka bermula kerja. Apabila mereka sudah siapkan apa yang perlu diuruskan, mereka mempunyai masa yang lebih sebelum mereka perlu bekerja. So, untuk rehatkan diri dan juga enjoy sedikit, mereka mengambil keputusan untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan itu. Jalan punya jalan, mereka berhenti di museum ini dan beramai-ramai mereka mengambil keputusan untuk membeli tiket untuk masuk ke museum ini. Sambil membeli tiket, mereka sempat lagi berbual dan berbincang untuk ke mana selepas lawatan ke museum ini. Dan apabila mereka sampai ke pintu hadapan museum tersebut selepas membeli tiket, mereka diberhentikan oleh pengawal security yang dengan tegasnya memberitahu mereka bahawa masuk nanti jangan pegang apa-apa, terutamanya alat muzik. Mungkin kerana pengawal tersebut terdengar perbualan mereka, lantas mengetahui bahawa mereka bukanlah orang tempatan. Lalu pengawal memesan mereka supaya masuk nanti ingat-ingatlah untuk tidak sentuh apa-apa dan juga tentang peraturan di museum tersebut. Lalu mereka mengangguk dan masuk ke museum itu. Masuk-masuk mereka agak terpegun dengan artifak-artifak yang dipamerkan di dalam museum tersebut. Ada daripadanya yang sudah berkurun tua usianya. Dan sedang mereka berjalan, 3 daripada kawan Lenny mengolok-olokkan pengawal di luar tadi dengan meniru cara dia bercakap. Jalan punya jalan, mereka sampai ke section di mana alat muzik dipamerkan. Dan tidak sangka, 3 orang rakan Lenny yang di mana mereka sedang mempersendakan pengawal security lebih awal tadi, kini ambil dan mainkan alat muzik yang dipamerkan di situ. Mereka ketawa gembira dengan perbuatan mereka, tetapi tiada apa-apa yang terjadi kepada mereka ataupun rakan-rakan sekerja yang lain. Selepas lawatan ke museum, mereka beredar dan pergi ke tempat lain. Sehingga datanglah waktu senja. Apabila matahari mulai benam, semua sudah cakap letih dan mengambil keputusan untuk balik ke rumah sewa mereka. Dan apabila mereka sampai, mereka duduk di ruang tamu untuk rileks-rilekskan diri dahulu. Dan tiba-tiba, 3 orang rakan Lenny yang di mana lebih awal tadi mempersendakan pengawal security dan juga yang mainkan alat muzik lebih awal tadi, tiba-tiba ketawa dalam keadaan yang pelik. Pada mulanya, mereka ingat bahawa 3 orang rakan ini cuma bergurau. Walaupun sudah dalam keletihan, mereka tahu bahawa perangai 3 orang rakan ini memang sebegitu. Tetapi apabila 3 orang rakan ini mula menari, menyanyi dan juga mula bercakap dalam logat tempatan, mereka semua mulai rasa takut. Salah satu daripada rakan mereka asalnya adalah dari tempat itu. Walaupun dia tidak fasih
dalam pertuturan logat lama itu. Tetapi dia kenal akan logat tersebut kerana apabila datuk neneknya masih hidup, logat itulah yang digunakan dalam pertuturan untuk hari-hari biasa. Dan sebab itulah mereka tahu ada yang tidak kena. Tambah lagi, 3 orang rakan ini tidak pernah jejak kaki ke Indonesia. So, tidak mungkin mereka akan tahu logat lama tersebut. Apatah lagi fasih bertutur di antara mereka. Cepat-cepat rakan yang berasal daripada situ meminta pertolongan untuk menghubungi pihak muzium. Pihak muzium berkata mereka hanya dapat datang keesokan hari untuk lihat apa yang berlaku. Jadi untuk masa itu, malam itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sepanjang malam itu, kesemua mereka melihat 3 orang rakan ini sepanjang malam menyanyi, menari dan juga bertutur dalam logat lama sepanjang malam. Rakan-rakan yang lain langsung tidak lelap tidur. Kerana saya pasti sekiranya itu adalah rakan saya pun tidak lelap tidur. Keesokan harinya, pihak muzium sampai ke rumah mereka. Dan dengan pihak muzium datangnya seorang pengubat. Dan dia membawa air di mana dia meminta ketiga-tiga orang rakan itu untuk minum air tersebut dan juga mencuci muka. Sebaik saja mereka berbuat begitu, ketiga-tiga rakan Lenny ini seolah-olah bangun dari tidur. Dan apabila ditanya, ketiga-tiga daripada mereka cakap, mereka tahu apa yang berlaku. Tetapi mereka kata seolah-olah mereka dalam mimpi dan tidak dapat mengawal pergerakan badan mereka. Adakah alat-alat muzik di muzium itu ada kaitan dengan kejadian pelik yang berlaku di atas rakan-rakan Lenny? Lenny tidak jelaskan dalam konfesi beliau. Seandainya saudara ke tempat orang di lain hari, ingatlah cerita ini. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Sekiranya ada cerita yang anda ingin kongsikan, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Ataupun boleh hubungi kami di laman web kami iaitu Supernatural Confession. Sehingga episod yang akan datang, saya Kim mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.